Dan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah ditekankan bahawa menteri-menteri perlu berusaha segera melalui agensi masing-masing untuk menyampaikan, menyalurkan bantuan. Semalam Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah pergi ke negeri Kelantan. Hari ini selepas sidang media Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah bergerak untuk pergi ke negeri Kelantan. Dan sebelum ni kita lihat Kerajaan Negeri Selangor menyalurkan sumbangan sebanyak RM500,000 kepada negeri Kelantan dan RM500,000 kepada negeri Terengganu. Hari ini saya telah mendapat sedikit taklimat daripada Datuk Seri KSU dan juga pihak kementerian bahawa Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah bersiap sedia untuk menyampaikan bantuan, terutama pada ketika pasca banjir, dalam usaha untuk membantu mereka yang terkesan untuk memulakan semula kehidupan. Sekarang ni semestinya bila begitu ramai yang telah ditempatkan ke pusat-pusat pemindahan sementara PPS, salah satu perkara yang saya telah tegaskan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ialah untuk memastikan bahawa PPS ini mempunyai akses internet dan telefon yang berfungsi dengan baik, kerana saya juga ada dapat cadangan ataupun maklum balas daripada rakan-rakan media yang membuat liputan, ada beberapa tempat yang perlu ditambah baik. Jadi saya terima pandangan itu dan telah minta pihak SKMM untuk segera menyelesaikan masalah ini. Dan Datuk Seri KSU juga memaklumkan kalau kita lihat banyak daripada PPS yang telah diaktifkan ini telah sedia dengan peralatan Wi-Fi, maka kita akan minta pihak SKMM berhubung dengan pihak syarikat-syarikat telekomunikasi untuk mengaktifkan Wi-Fi yang ada di PPS tersebut. Kepada rakan-rakan media, sekiranya ada rakan-rakan yang membuat liputan di lapangan dan hadapi sebarang masalah, boleh berhubung terus dengan pejabat saya untuk kita segera selesaikan masalah, terutama di PPS. Pada masa yang sama, saya telah menegaskan, mengingatkan nanti pihak SKMM untuk meneliti semua menara-menara telekomunikasi di kawasan-kawasan yang terkesan akibat banjir untuk pastikan bila banjir surut, air banjir telah mula surut, menara-menara ini boleh digunakan segera. Ya, dan sekiranya ada apa-apa yang perlu dibaiki, maka ia dilakukan pada kadar yang segera. Kita nak bila kerja-kerja pembersihan itu dimulakan, line telekomunikasi juga di kawasan-kawasan yang terjejas akibat bencana banjir dapat baik pulih, ya, dan mereka dapat menggunakan perkhidmatan telekomunikasi pada kadar yang segera. Jadi untuk makluman semua, kita telah di pihak Kementerian Komunikasi dan Digital sejak Disember 2021 telah mewujudkan satu tabung bantuan bencana di pihak kementerian, dan pada awalnya ia hanya merupakan sumbangan dari agensi-agensi di bawah kementerian, tapi ia telah seterusnya dipanjangkan merangkumi rakan strategik Kementerian Komunikasi dan Digital, dan sehingga kini telah berjaya mengumpulkan sebanyak RM6.15 juta dalam bentuk tunai dan ada juga dalam bentuk barang-barangan. Pada ketika ini, kita masih mempunyai jumlah sebanyak 4.2 juta dalam bentuk tunai serta barangan dari syarikat telekomunikasi DG serta syarikat-syarikat yang lain yang bernilai RM500,000. Jadi bentuk sumbangan adalah secara tunai bagi isi rumah yang terkesan, dan kita juga menyediakan, ya, seperti yang kita lihat tadi, kotak barangan keperluan dan makanan bernilai RM200 setiap satu. Dan insya-Allah pihak kementerian juga akan menyediakan khidmat sukarelawan bagi tujuan gotong royong pembersihan kediaman mangsa banjir. Lokasi akan diumumkan kelak. Pada waktu ini kita masih menunggu keadaan, dijangka sama ada akan ada lebih banyak kawasan yang terkesan, dan pagi ini sebenarnya dalam mesyuarat Jemaah Menteri
amaran yang telah diberikan adalah untuk kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi kita akan pastikan bahawa bantuan ini dapat kita sampaikan kepada seramai yang mungkin. Untuk makluman, rakan-rakan strategik bagi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mengusahakan tabung bantuan bencana ini termasuklah Redtone Group, Telekom Malaysia, Altel, Alo Technology Sedia Berhad, XOX Communications Sedia Berhad, U-Mobile, Maxis, TuneTalk, Celcom DG, Time.com, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk umumkan bahawa kita akan salurkan daripada tabung bencana ini sebanyak RM1 juta untuk membantu keluarga-keluarga yang terkesan, dan pihak kementerian akan berurusan dengan agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti mangsa yang boleh dibantu. Jadi saya sekali lagi maklumkan dan umumkan kita menyediakan selain daripada barang-barang yang telah disediakan ini, sumbangan sebanyak RM1 juta untuk membantu mangsa banjir. Ya. Perkara kedua yang ingin saya maklumkan pada hari ini, ini do I read this out? Boleh? Boleh. Ini. Oh, I refer to this one. Ya, baik. Alhamdulillah, minggu lalu, pada Jumaat yang lalu, saya di Dewan ini telah memaklumkan bahawa kita dalam perbincangan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi dan penyedia internet, jalur lebar, untuk merangka beberapa ikhtiar yang dapat membantu rakyat, terutama dalam aspek kos sara hidup. Dan hari ini saya sangat gembira dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital serta rakan-rakan yang telah berjaya mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi, khususnya untuk kita maklumkan bahawa kita akan ada satu pakej perpaduan prabayar internet mudah alih dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Dan pada waktu ini, pakej perpaduan diperkenalkan dengan harga lebih rendah dengan kerjasama 5 syarikat penyedia perkhidmatan, iaitu Celcom DG, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL. Untuk makluman semua, nanti kita akan sediakan juga kenyataan media supaya you get all the details. Pakej perpaduan ini merupakan pakej prabayar internet mudah alih yang ditawarkan pada harga RM30 dengan data 30 GB untuk tempoh 6 bulan, khusus kepada golongan belia, kumpulan B40, warga emas, OKU dan veteran. Ini bermakna dengan hanya RM5 sebulan, golongan tersebut boleh menikmati kemudahan internet dan telekomunikasi dengan kelajuan 3 megabit per second, Mbps, 3 Mbps. Data 30 GB tersebut dapat menampung penggunaan perkhidmatan chat dan voice call serta penggunaan aplikasi dalam talian bagi aktiviti harian seperti pembelian dalam talian, penghantaran makanan, tempahan, urusan perbankan dan pembayaran, carian internet dan navigasi serta berita dan maklumat. Sebagai contoh, penggunaan Shopee, Foodpanda, Grab, Touch and Go, Google, Waze serta aplikasi MySejahtera. Jadi secara umumnya, berbanding pakej sedia ada, pakej perpaduan ini menawarkan penjimatan RM5 sebulan dengan tempoh sah 2 kali ganda, iaitu daripada 90 hari sebelum ini ke 180 hari dengan kuota data yang hampir sama. Kelajuan pakej juga meningkat 3 kali ganda dari 1 megabit per second Mbps ke 3 Mbps. Bermaksud half the price, triple the speed. Separuh harga, 3 kali ganda kelajuan. Pakej perpaduan menawarkan potensi penjimatan 65% hingga 85% bersamaan RM90 ke RM150 bagi tempoh 6 bulan berbanding pakej semasa dalam pasaran. Pakej ini merupakan pakej asas yang disediakan dan terpulang
kepada penyedia perkhidmatan untuk menawarkan nilai tambah ke atas package ini. This is the basic, dan setiap syarikat mobile network operator ataupun MNO boleh menambah ataupun memberi nilai yang lebih. Ya. Jadi insya-Allah package tersebut akan berada di pasaran bermula Februari 2022. Februari 2023. Ya. Dan satu perkara tambahan, berdasarkan corak penggunaan, no, I don't need to say this, tak perlu, ya, tak apa. Itulah maklumat tambahan. Tapi yang penting, seperti yang saya sebutkan tadi, half the price, triple the speed. Ya, jadi ini satu perkara yang dapat saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah dalam minggu-minggu yang akan datang dan bulan-bulan yang akan datang, InsyaAllah kementerian ini akan berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan beberapa perkara dapat kita umumkan. There are things in the pipeline, tapi we will wait for the right time to make the announcement. Ada beberapa perkara yang masih sedang dibincangkan. Seterusnya kita harap bagi pengguna internet jalur lebar, broadband, fixed broadband users, kita harap dalam masa terdekat kita akan ada pengumuman yang baik untuk anda juga. Dan InsyaAllah dalam bulan-bulan yang akan datang ada beberapa perkara yang saya jadikan sebagai keutamaan ataupun priority untuk bantu rakyat Malaysia, terutama pada ketika kita ingin memastikan ekonomi dapat dijana dengan lebih baik dan kita kurangkan kos sara hidup. Jadi ini dua perkara yang ingin saya sampaikan. Ada soalan? Ya. So, Kelantan, Terengganu. Jadi arahan kami nanti adalah supaya pihak SKMM berhubung dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk membantu mengaktifkan Wi-Fi, ya, di sekolah-sekolah sebagai contoh yang menjadi PPS di mana-mana negeri yang terkesan dengan bencana banjir. Tak semestinya Pantai Timur. Sebab kita tahu di negeri Johor contohnya, jadi mana-mana yang ada PPS ni, kita akan minta untuk disediakan kemudahan tersebut. Sebab dari segi prasarana infrastruktur, ya, telah disediakan. Jadi di mana ada tapi tidak ada connectivity itu, maka kita minta syarikat-syarikat telekomunikasi untuk membantu. Ya, saya belum ada mesyuarat lagi. Jadi ini adalah orang kata perbincangan dalam mesyuarat Jemaah Menteri tadi. Jadi mungkin selepas mesyuarat post kabinet nanti, saya ada apa-apa yang saya boleh sampaikan, saya akan maklumkan melalui mungkin media sosial ataupun kenyataan media nanti. Baik. Baik. Jadi berkenaan dengan siren banjir itu adalah bawah JPS, tapi berkenaan dengan pemakluman kepada mangsa-mangsa banjir ataupun tempat-tempat yang berisiko untuk dinaiki banjir, sebenarnya pihak NADMA ada berkomunikasi dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk memastikan maklumat disampaikan terutama kepada mereka yang tinggal berdekatan dengan ataupun dalam lokasi. Yes, YBT Bala Menteri. Sorry. Terima kasih. Tak apa. We'll have to give you better internet speed to come to the press conference. Sorry. I follow your IP line. Jadi kita sebenarnya telah saya difahamkan oleh pihak SKMM bahawa pihak NADMA boleh berhubung dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk menyampaikan secara push notification, ya, ataupun melalui SMS kepada lokasi-lokasi, maksudnya dia geolocation specific. Kalau kita anggarkan, kalau kita jangka, Jabatan Meteorologi memaklumkan kepada pihak NADMA, satu kawasan ini berkemungkinan dinaiki air banjir, dinaiki banjir, maka NADMA boleh memaklumkan kepada syarikat telekomunikasi untuk buat SMS blast dekat kawasan itu. Itu yang memang telah sedia ada, dan itu kita akan pastikan
dapat berfungsi dengan baik. Setakat ni masih ada lagi yang tak nampak masa-masa ni terlepas, tak tahu. Ya. Macam mana tu? Ada masalah dari segi silent ataupun Pada masa yang sama, Jabatan Penerangan ada Info on Wheels, iaitu unit siar raya yang akan turun untuk memaklumkan secara on ground sebelum kawasan itu dinaiki air banjir. Dari apa yang kita lihat, mungkin ada setengah kawasan itu mungkin penghuni merasakan sama ada mereka ingin terus berada di situ ataupun tidak, tapi ini luar dari bidang kuasa saya. Cuma dari segi prasarana, infrastruktur yang disediakan untuk salurkan maklumat itu, kita ada beberapa, termasuk yang saya sebutkan tadi, kerjasama daripada syarikat telekomunikasi dan juga melalui Jabatan Penerangan untuk sampaikan maklumat, dan saya harap sekurang-kurangnya 3-4 saluran ini dapat kepada mereka yang tinggal di satu lokasi untuk mereka berpindah ke pusat pemindahan sementara. So, Jabatan Penerangan ada LS dengan masjid ke surau? Kalau macam tengok kampung-kampung macam mana? Banyak LS dengan masjid ke surau? Adakah Unit siar raya itu bergerak dari tempat ke tempat sebab masjid bukan bawah bidang kuasa saya, ya, tapi saya percaya pihak NADMA juga ada memikirkan ikhtiar tambahan untuk pastikan lebih ramai yang dapat tahu tentang keadaan. Saya faham apa soalan tu, tapi bukan hak saya untuk jawab, bagi pihak menteri yang bertanggungjawab. Ya, saya juga telah meminta Datuk Seri KSU untuk memastikan semua saluran sama ada televisyen ataupun radio memainkan amaran, ya, memasang amaran untuk mengingatkan semua penonton sekiranya mereka ada di kawasan itu untuk berpindah, ya, daripada kawasan-kawasan yang berisiko tinggi untuk dilanda banjir. Jadi kita memaksimumkan semua aset yang kita ada untuk memberi amaran, ya, kepada semua yang mungkin terkesan. Baik, saya. Ya, saya terima banyak aduan sebagai contoh, ya, tentang mutu perkhidmatan, ya, sama ada fixed line broadband ataupun mobile network, dan ini bagi saya pada waktu ini saya sampaikan terus kepada SKMM untuk bantu selesaikan. Sebelum ni saya pernah bangkitkan tentang di Kapit yang telah terputus hubungan selama 2 minggu akibat masalah genset. Kemudian saya bangkitkan tentang satu kes di Jerantut, juga satu kawasan kampung yang sepanjang tempoh mungkin seminggu 2 minggu masalah line di situ tergendala 4-5 kali, dan setengah daripada kejadian itu lebih 13 jam. Saya lihat rakyat, bila kita membayar untuk perkhidmatan syarikat-syarikat telekomunikasi ini, kita mengharap yang terbaik. Jadi untuk memastikan bahawa expectation pengguna itu is met, ya. Jadi insya-Allah saya dah minta pihak kementerian tolong teliti beberapa perkara. Saya tak nak umumkan lagi, tapi insya-Allah kita harap dalam bulan 1 ataupun paling lewat bulan 2 kita ada some good news on that front as well. Selain itu ada beberapa perkara yang saya teliti, saya terima banyak aduan, contohnya bila orang nak balik beraya, kadang-kadang di Lebuh Raya, ya, kadang-kadang ada tempat tak ada line contohnya. Jadi kita ambil maklum perkara-perkara ini. Jadi kita akan fokus, selain daripada mengurangkan harga bagi bagi package-package telekomunikasi dan jalur lebar ini, kita juga nak fokus tentang perkhidmatan, mutu perkhidmatan. There is no point in my mind if our the services that are offered is cheaper and faster, but you have no line. So untuk melengkapkan, saya telah minta agar perkara ini diteliti, dan insya-Allah kita akan buat pengumuman bila tiba masanya nanti. Okey, terima kasih. Last one, tak ada? Baik. So kepada semua rakan-rakan media yang akan menyambutnya, Merry Christmas.
kepada semua, ya, selamat tahun baru. Tapi sementara itu kita terus membantu terutama mangsa-mangsa yang terkesan akibat banjir, dan saya harapkan dan saya doa anda semua sentiasa sihat dan dilindungi. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.